Masih ada orang. Tidak gaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah untuk pada pagi ini. Pada pagi ini kita bincang tajuk yang paling mudah sekali dalam dunia. Tetapi perlukan kepada kesungguhan dan dilarang tidur. Kalau tidak tak boleh faham. Kita nak bincang pagi ini tajuk hak-hak orang perempuan. Tajuk ini penting, ya. Hak orang perempuan. Mengapa kita bincang tajuk ini? Sebab baru-baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunaikan hak kita, dan Dia ajar kita supaya kita tunaikan hak, ya. Di mana Allah tunaikan hak kita? Pada satu hari raya Dia tunaikan hak kita, ya. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa 30 hari. Kita puasa, kita tunaikan hak Allah. Allah suruh kita puasa, ya. Kita puasa, itu hak Allah, kita puasa. Tapi Allah Ta'ala bila kita tunaikan hak Dia, Dia ajar kita, Dia akan tunaikan hak kita pula. Allah tahu bahawa badan manusia memerlukan kepada makanan yang cukup, rehat yang cukup, ya. Saya balik Kelantan baru ni, alhamdulillah tak jam, tapi banyak kali tidur tepi jalan. Ya. Sini ke Kuala Kangsar masuk Krik masuk Kelantan. Memang tersadai tepi jalan. Macam banyak kereta lah tersadai. Nak ceritanya bahawa badan kita ni bila dia tak dapat hak dia akan letih, ya, tidur. Jadi Allah Ta'ala kata, bila kamu dah tunaikan hak aku, sampai kamu gadaikan hak kamu, sekarang aku tunaikan hak kamu pula. Bila Dia bagi kita untuk menyambut hari raya, bagi kita makan puas. Sampai satu hari raya tu kita tak boleh puasa, haram berpuasa. Sehingga Nabi kata apa? Yaumul Aid, Idul Fitri, Yaumul Syurbi wal Akli, atau makalah Nabi. Hari raya Idul Fitri itu ialah hari untuk makan dan hari untuk minum. Nampak, ya? Sebab itu Nabi SAW ajar kita apa? Bila Allah Ta'ala buat akhlak macam ni, Nabi kata, fa'ati kulla dhi haqqin haqqah, maka hendaklah kamu berikan kepada setiap yang berhak itu akan hak. Jadi sebenarnya atas dunia ni, bila kita masing-masing menunaikan hak, maka dunia ni akan selamat. Sebab tengok Allah Ta'ala, Dia tunaikan hak kita. Kita tunaikan hak Dia 30 hari, lepas tu Dia tunaikan hak kita, bagi makan, ya. Lepas tu tak ada dah, Dia tak wajib kita puasa dah. Yang ada hanya puasa sunat dia. Nampak, Dia tunaikan hak kita. Dia tahu badan manusia perlukan air dan makanan yang cukup, rehat yang cukup. Jadi sebab tu Nabi, berdasarkan kepada peristiwa ini, Nabi bersabda pada hari raya Idul Fitri, apa sabdaan Dia? Fa'ati kulla dhi haqqin haqqah, maka hendaklah kamu tunaikan setiap yang berhak itu akan haknya. Nampak tu, ya? Jadi ini menjadi salah satu daripada prinsip utama dalam Islam.
dalam prinsip perundangan, dalam prinsip perekonomian, dalam prinsip perkahwinan, semua ke arah menunaikan hak bagi orang yang berhak menerima. Sebab tu kita tak boleh puasa hari-hari. Mana ada dalam Islam puasa hari-hari. Paling baik, paling banyak puasa pun Nabi kata puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa hari ini, besok buka. Puasa hari ini, besok buka. Itu paling hebat dah tu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi, dia nak puasa hari-hari. Nabi kata jangan. Kalau nak juga buat puasa Nabi Daud. Dia perempuan, hari ini puasa, besok tidak. Tiba-tiba satu hari dia kata apa? Menyesal aku. Sebab dia tak larang nak buat. Nabi kata tu, puasa ni Isnin Khamis, hari-hari putih. Itu hari 13, 14, 15 itu sunat puasa. Hari Asyura sunat puasa. Orang wukuf di Arafah sunat puasa. Yang kau pantai puasa hari-hari siapa suruh? Sebab apa tu? Sebab apa Nabi kita bagi? Sebab badan kita ada hak. Sebab badan kita ada hak, maka hendaklah kamu tunaikan hak itu. Jadi kita hidup atas dunia ni memang kena tunaikan hak. Ni ekonomi. Kalau cuba kita pasang 70 hari 70 malam, apa jadi? Habis lah terbakar. Dia ada hak dia. Tiba waktu kita panggil hak. Anak-anak murid yang duduk kat bawah ni, boleh saya pedal 4 jam ceramah tak berhenti. Tersungkur kita. Aku nak balik kan ustaz ni katakan siapa balik memang tak kuat iman. Malu pula kita balik. Siapa balik pendek umur, lagi takut nak balik. Dia pun 5 jam tunggu dalam keadaan mata buka tapi otak dah tidur. Tak boleh. Penceramah dia tunaikan hak dia. Tengok lepas sejam anak murid pun dah lain macam aja. Kita berhentilah sekian saja. Tak boleh dia ikut perasaan dia. Begitu juga anak murid kena tunaikan hak guru dia. Apa dia? Ceramah baik, alhamdulillah. Itu hak guru. Bila dia mengajar sakit tekak, itu letakkan air. Ada air. Betul, ini tunaikan hak ni. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, tajuk tentang hak ni cukup banyak. Hak isteri kepada suami, hak suami kepada isteri, hak Allah kepada makhluk, hak makhluk kepada Allah. Cuma pagi ni saya nak bincang salah satu daripada hak-hak yang ada dalam Islam, iaitu hak ke atas orang perempuan. Bukan ke atas, hak bagi orang perempuan. Kalau ke atas, tanggungjawab dia. Ini bukan, hak bagi mereka. Apa yang kita mesti buat kepada orang perempuan. Sebab Islam ni dia satu agama yang memuliakan orang perempuan. Mana ada agama yang memuliakan orang perempuan macam Islam? Tak ada. Kita cukup memuliakan orang perempuan. Tengok sebelum datangnya Islam, orang perempuan di zaman Quraisy dijadikan alat pemuas hawa nafsu. Itu je. Tak lebih daripada itu. Tapi bila datang saja Islam, Nabi ajar kita kena muliakan orang perempuan. Sampai Nabi kata apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Ini satu cara meningkatkan taraf orang perempuan di zaman itu. Sebab sebelum adanya Islam, orang perempuan memang tak ada tempat dalam masyarakat. Dijadikan sebagai alat pemuas hawa nafsu sahaja. Apa orang lelaki nak buat pada dia, boleh buat. Datang saja Islam, tak. Bila kamu nak kahwin dengan dia, bayar mas kahwin. Tak, bayar mas kahwin tak boleh. Nampak? Ini nak meningkatkan hak orang perempuan. Jadi pada pagi ini kita nak bincangkan hak-hak Islam yang diberikan kepada orang perempuan. Tajuk dia orang perempuan kena faham betul. Sebab apa? Sebab bila dia faham tajuk ni, barulah dia akan rasa, oh begitu. Kita ni tidaklah satu manusia, satu makhluk Tuhan yang tidak ada hak. Bila orang perempuan tak tahu hak ini, itu yang dia jadi macam katak orang tu.
Suami sepak dia, suami sepak dia, suami pelambung dia, suami baling dia, dia masih lagi duduk rumah suami. Dia tak tahu hak dia. Ramai orang perempuan lepas kena cerai, senyap aja dia. Kata, kamu kena cerai dengan suami kamu, kamu ada diminta mut'ah tak? Mut'ah tu apa benda ustaz? Kahwin mut'ah ke? Bukan. Kahwin mut'ah tu yang syiah tu. Ini mut'ah ni bayaran yang kamu boleh tuntut daripada suami kamu selepas kena cerai. Ada ke? Ada lah. Dia tak tahu bahawa dia ada hak untuk menuntut mut'ah daripada suami. Suami pula bilioner, minta lah pergi kat mahkamah, berapa awak nak mut'ah dia? Bagi saya 1.3 juta cukup. Hakim kata, ada pakcik? Ada, saya ada 5 juta. 1.3 juta bagi. Itu hak mut'ah. Apabila dipersetujui oleh suami, kedua belah pihak bersetuju, maka si perempuan berhak untuk dapatkan hak itu. Tapi kalau orang perempuan tak belajar hak dia, lepas kena cerai dengan suami, udahlah suami tak nak jaga anak tu, 10 anak tu kamu jaga. Dah, dua orang pisah tepi jalan perempuan. Ya, padahal dia ada hak untuk menuntut hak mut'ah. Ya, jadi itu yang kita nak bincang hari ini, tentang hak yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan. Ya, yang pertama kita nak bincang hak kemanusiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan. Yang pertama, hak kemanusiaan itu hak untuk hidup. Ya, orang perempuan dia ada hak untuk hidup. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Allah Ta'ala kata apa? Cerita tentang zaman Quraisy dulu, bagaimana mereka benci kepada anak perempuan. Ada kisah, ya, sebahagian daripada orang Arab dia bunuh anak perempuan, tanam hidup-hidup sebab malu bila dapat anak perempuan. Sebab apa? Sebab anak perempuan pada orang Quraisy tak boleh menolong keluarga, mengabdikan boreh je. Kalau anak laki-laki boleh tolong bapa dia berkebun, boleh tolong bapa dia pergi perang. Anak perempuan boleh apa? Sebab itu zaman itu orang Arab malu kalau dapat anak perempuan. Ini disebut oleh Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, apabila anak-anak yang ditanam itu ditanya nanti di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat, kerana apakah dia dibunuh. Tidak datang saja Islam, Allah Subhanahu wa taala haramkan perbuatan itu. Tak boleh. Anak perempuan, anak laki-laki, dia ada hak untuk hidup. Ya. Yang kedua, dari segi hak kemanusiaannya, orang perempuan ada hakul karamah, hak untuk mendapat kemuliaan. Jangan dihina-hina orang perempuan. Allah Ta'ala kata apa? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Bila sebut anak Adam itu siapa dia? Lelaki dan perempuan. Mereka ada hak untuk mendapat kemuliaan. Ya, jangan kita muliakan orang laki-laki je. Orang perempuan juga mendapat hak untuk dimuliakan. Ya, dia ada hak. Yang kita pandang dia makhluk Allah, peringkat kedua, ya, lapis kedua. Jangan. Mereka ada hak untuk mendapat kemuliaan. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, mak kita punya ibu mesti dimuliakan. Nampak tak? Mulia. Tak boleh. Cuba kita tengok seorang perempuan sudah bercerai dengan suami dia, ataupun seorang perempuan suami meninggal dunia, dia jadi ibu Tuhan lah. Tiba-tiba bapaknya kata, aku nak kahwin dengan kamu dengan si dolar. Mana boleh? Tak boleh. Ya, masa dia anak dara dulu, tak apalah, bapak dia boleh buat macam tu. Tapi bila si perempuan ini sudah pernah berkahwin dan lepas tu dia bercerai atau mati suami, si bapak tidak dibenarkan untuk memandai-mandai menjodohkan anak dia dengan mana-mana lelaki tanpa mendapat persetujuan daripada si perempuan. Tak boleh. Ya, dia bukan lembu. Kita boleh kahwin-kahwin dengan lembu, kahwin dengan kerbau. Tak boleh. Ya, kena ada hak untuk dia memilih. Sebab orang perempuan juga berhak untuk dimuliakan, jangan dihina. Ya.
Itu dia. Kemudian dari segi kemanusiaannya, orang perempuan dia ada hak persamaan, hakul musawah, ya, hak persamaan untuk mendapat hak persamaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, dalam Islam sama saja. Kalau orang laki-laki semayang masuk surga, orang perempuan semayang masuk surga. Di akhirat sama, tak ada beza. Tak ada beza. Di dunia juga sama. Kalau orang laki-laki buat salah, orang perempuan buat salah, sama-sama dihukum. Bukan orang perempuan saja buat salah dihukum, orang lelaki tidak. Tak, sama-sama. Hakul musawah, sama saja. Tidak ada dibezakan antara perempuan dan laki-laki. Cuma kadang-kadang kalau kita lihat dalam bab memberi penyaksian, ya, khususnya dalam bab hudud, dalam bab kisos, orang perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam kes-kes pembunuhan. Ini berlaku bukan kerana Islam mengurangkan keistimewaan orang perempuan, tidak, tetapi karena orang perempuan itu sendiri tidak mempunyai keahlian dalam perkara tersebut. Karena orang perempuan kan takut darah. Ada orang perempuan yang berani dengan darah tu, darah orang kena bunuh. Ya, cuba tengok. Ya, ajak orang perempuan kita pergi tengok, ya, orang kena bunuh. Berani dia pergi ke Mekah tu kan, dengan orang kena bancung tu, ajak isteri kita, biar kita duduk depan. Sedap tu tengok kepala dia putus daripada badan dia. Anak dia tak nak bang. Tu, ya, usaha kepala putus. Kita buat malih khatam kan, malih khatam budak-budak tu, ajak orang perempuan. Terus saya tengok tengah-tengah duduk belakang Nabi je, dengar budak tu menjerit. Nak tak dia dengar? Minat kita dengar. Itu. Terus saya tengok dalam, malu dua orang lelaki, kamu duduk belakang Nabi je. Tak nak bang. Ya, tak berani saya. Orang perempuan. Jadi tiba-tiba dia nak jadi saksi dalam kes pembunuhan. Itu dipertikaikan sebab apa? Macam mana? Benda ni, kamu orang perempuan, kamu betul-betul berani ke? Tak, saya nampak dengan mata kepala saya, si Ali dia tikam si Ahmad. Bohong. Sebab itu kita dalam Islam, dalam kes pembunuhan orang perempuan tidak boleh memberikan penyaksiannya seorang diri. Dia tak boleh. Kalau dia nak juga, saya dan abang saya Ali dan Ahmad, kami nampak, ya, orang dibunuh orang, itu boleh. Tapi kalau dia seorang-seorang kata, tak boleh. Ini bukan untuk mengurangkan hak dia, tetapi kerana mereka tidak mempunyai keahlian dalam perkara tersebut. Jadi orang perempuan, kalau tidak ada keahlian, jangan cuba nak buat. Kita jangan jadi macam puak-puak suhakam. Ya, suhakam ni dia nak jaga hak manusia, hak-hak kemanusiaan. Tetapi kadang-kadang hak kemanusiaan yang dia nak jaga tu di luar kemampuan orang. Nampak tak? Dia nak orang perempuan ni semua kena sama dengan lelaki. Islam pun menjaga hak orang perempuan, tetapi dalam lingkungan yang orang perempuan mampu. Nampak tak? Dalam lingkungan yang orang perempuan tak mampu, kita tak bagi. Nampak? Dalam masalah kepimpinan, ya, masalah kepimpinan ada tahap-tahap dia. Ya, sebab orang perempuan ni asal-asalnya apa? Wa qarna fi buyutikunna. Perempuan, hendaklah kamu melekat di rumah-rumah kamu, jangan keluar. Ini hak asal-asal orang perempuan. Quran kata gitu. Orang perempuan asalnya duduk di rumah. Datang puak-puak hak kemanusiaan ni, apa pula? Belajar tinggi-tinggi, akhirnya sekali duduk di dapur. Pasal belajar. Orang perempuan pula sekarang ni pula, kalau di universiti tengok-tengok, dia lebih ramai daripada orang lelaki. Dia pergi ke ITM tu, panjat bangunan tinggi-tinggi tu, tengok ke bawah tu. Tengok bawah tu, perempuan saja, yang lelaki bodoh. Duk merempit sana sini, akhir sekali tak boleh masuk universiti. Yang masuk universiti, budak-budak perempuan. Tiba-tiba kita kata, dah, kamu dapat sijil macam mana pun duduk rumah. Dia kahwin dengan kita, kamu jangan kerja, duduk rumah. Bang, saya ada PhD bang. Abang SPM pun tak lulus.
Bagilah saya kerja. Tak ada. Kerja untuk engkau ni, kalau suami tak mampu untuk menyara hidup, kau boleh kerja. Sekarang ni aku mampu. Aku mampu untuk sara kau, aku mampu untuk bayar bil itu, bil ni. Apa pasal kau nak kerja pula? Orang perempuan tidaklah haram bekerja, tetapi tempat asalnya di rumah. Ya. Kita tak boleh nak samakan. Jadi kalau suami tak bagi pergi kerja, tak boleh pergi, haram. Di rumah. Ya, ada PhD ke ada apa, duduk rumah. Sebab tempat kamu asalnya di rumah. Tempat kamu asalnya didik anak-anak. Tempat kamu asalnya layan suami 5 bintang. Ini bila dia dah kerja tu kan, dia dah kerja, bayangkan, dia kerja keluar dari bos tu, dia nak jaga 100 orang di bawah dia. Ya. Dengan nak buat presentationnya, dengan CEO nak jumpanya. Akhir sekali orang balik pukul 5, dia masih lagi di pejabat lagi. Pukul 8 orang balik. Pukul 8 orang balik. Suami tunggu bila nak makan malam. Dia balik pun buka pintu dah melepih adab-adab kusen. Suami kata, bos kamu dah tunaikan haknya. Ni hak abang ni macam mana? Kita ni dah berapa bulan tak ada malam Jumaat ni kita ni. Suami mula tanya, dah berapa bulan kita tak ada malam Jumaat ni? Sibuk lah bang, sekarang ni company ada projek baru, saya kena pulut ni, gini. Nampak tu? Akhir sekali suaminya kering je. Nampak? Hak suami mana? Nampak tu? Sebab itu kamu berhenti kerja, duduk rumah. Ya, ini pergi bekerja sampai anak cakap bahasa Indonesia. Mak orang Kuala Pilah, bapak orang Kelantan. Anak cakap Indonesia. Sebab apa? Sebab mak dia terlalu busy. Nampak tak? Akhir sekali anak tu jadilah anak yang lembik. Yang belanya orang Indon. Pembantu rumah tu dia bela. Dia bukan ada apa-apa matlamat. Dia fikir cukup bulan dia dapat duit. Bukan dia ada matlamat, aku nak jadikan budak ni gini. Tak ada. Akhir sekali kita melahirkan anak-anak yang lembik dan lembut. Tengok katak takut, tengok lipas takut, tengok angsa lari. Ya Allah. Tak dapat kita lahirkan anak-anak jantan. Tak dapat anak jantan, tak dapat. Tapi kalau mak dia yang jaga, nak pula bagi susu 2 tahun 10 hari punya susu. Beza dia tengok budak yang dapat susu dengan mak dia lekap. Beza dari segi ketahanan diri dia dengan budak yang susu dengan lembu. Tu Quran kata waqarna fi buyutikunna, hei perempuan kau jangan keluar rumah, duduk rumah. Tempat utama kau duduk di rumah. Di Perancis, saya baca ada buku lah, kajian yang dibuat di Paris. Perempuan-perempuan di Paris, selepas mereka melihat berlakunya keruntuhan akhlak remaja-remaja mereka, ramai di kalangan wanita-wanita bekerjaya di Paris nak kembali semula duduk di rumah untuk didik anak-anak. Tak ada gunanya bang, kita dapat duit beribu, tapi anak kita lembut budak tu. Tak ada ketahanan diri. Ya, jadi itu yang kita bagi hak persamaan pada orang perempuan, tapi dalam lingkungan yang mereka mampu. Orang lelaki boleh banyak pukul kelapa, takkan nak suruh orang perempuan boleh banyak pukul kelapa pula? Mana boleh? Mana ni mampu banyak pukul kelapa? Tak boleh. Kita kena bagi hak dalam lingkungan yang dia suka, yang layak apa dia. Ya, macam kita lah. Macam kita ni, kalau dengan anak-anak kita wajib berlaku adil. Tiba-tiba sambut air raya, abang dia umur 20 tahun, tapak kaki, ya Allah, tapak kaki unta besar. Tanya saiz berapa? Saiz 20. Betul. Tiba-tiba kita ni belajar tentang hak-hak asasi manusia, kena adil. Adik bongsu ni baru 3 tahun umurnya, tapak kakinya dia nak besar telefon. Tapi oleh kerana aku kena berlaku adil, abangnya saiz 20, adiknya pun kena saiz 20 juga. Itu gila namanya. Memanglah kena berlaku adil, tetapi ikut dalam lingkungan kemampuan dia. Kalau adik ke bongsu
Tambah kaki besar handphone, belilah banyak tu je. Nampak? Ya. Jadi hak ni perlu dipahami, bukan kena sama semuanya. Ya, dalam Islam bagi hak je, bukan perlu persamaan. Orang kata kalau 10 kena 5-5, tidak. Ikut kemampuan dia. Ya. Baik. Jadi orang perempuan berhak untuk mendapat kemuliaan. Hak untuk mendapat kemuliaan ini mesti diberi kepada mereka. Tak boleh kita anggap orang lelaki saja, tapi dalam lingkungan mereka itu kemampuan mereka. Kemudian dari segi kemanusiaannya, orang perempuan ini ada hak untuk ibda'ur ra'yi wal musyawarah. Mereka ada hak untuk menyatakan pendirian mereka. Ada hak. Jangan kau orang perempuan apa tahu? Tak boleh. Nabi SAW ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah, kan Nabi tak boleh masuk ke Mekah tu sebab Abu Sufyan tak bagi masuk. Tapi Nabi dah niat ihram, sahabat-sahabat dah niat ihram, tiba-tiba nak masuk berumrah, Abu Sufyan tak bagi. Jadi ikut kaedahnya apa? Kalau kita dah niat ihram, maka tak dibenarkan masuk ke tanah haram. Kita kena tahallul tempat di mana kita tersekat. Ini Nabi pun balik ke kemah, tuan-tuan, kita nampaknya tak boleh buat umrah tahun ni, sedangkan kita dah niat ihram. Kita bertahallul lah di sini. Cukup rambut kita. Para sahabat mau buat dono, buat tak tahu. Oh ya. Nabi pun masuk dalam kemah Ummu Habibah. Nabi tanya, "Baba, nak buat macam mana?" Asal aku suruh dia orang cukur rambut seorang, tak nak. Apa kata Ummu Habibah? "Ya Rasulullah, ikut pandangan saya." Rasulullah buatlah dulu. Bila Rasulullah buat, orang ikutlah. Nampak? Rasulullah pun cukur, sahabat pun cukur, dan berlakulah tahallul. Nabi tanya pandangan orang perempuan. Nampak? Tanya. Jadi kena tanya, khususnya benda-benda dalam kepakaran mereka. Nampak? Lansir raya ni nak pakai warna apa? Yang oleh kerana kita ni orang perjuangan Islam, tiap-tiap tahun lansir hijau dalam sini. Cat rumah hijau, siling pun hijau. Oh, semua hijau. Lansir hijau, baju Melayu hijau, kasut hijau, kopiah hijau, semua hijau. Isi saja bang, takkan semua hijau macam daun pupuk dah bangun. Kamu apa tahu? Tak boleh. Ya, orang perempuan dia ada hak untuk memberi pandangan. Hakul ibda' dipanggil. Hak untuk memberi pandangan. Nabi berikan hak itu. Ya, Sayyidina Umar, kita tengok. Ya, satu hari Sayyidina Umar dia buat satu peraturan. Ya, peraturan apa? Peraturan mas kawin ditetapkan kadarnya. Orang perempuan marah dah. Sebab dalam hukum fiqh mas kawin ni dia ada mahar musamma dengan mahar mithil. Mahar mithil tu apa dia? Mahar musamma ni mahar yang disebut di dalam akad nikah. Itu. Ya. Yang kedua kita ada mahar mithil. Mahar mithil ni mahar yang mana mas kawin yang diberi mengikut ukuran layaknya dia. Dan saya nak ambil seorang perempuan kahwin dengan dia. Ya, saya kena tengok mas dia punya adik-beradik maharnya macam mana. Ya tu. Si kakak ni maharnya berapa? Adik ni saya nak ambil adik bongsunya, kena tengok kakaknya berapa. Tahu kakaknya mas kawinnya, hantaran kawinnya kalau kita di sini hantaran kawinnya lah 10.000. Adik berhak dapat 10.000. Ni orang panggil mahar mithil. Kena sama. Ya tu. Tak boleh kakak 10.000, adiknya 600 ringgit. Orangnya macam mana tu? Boleh orang kampung berbunyi tu. Kakaknya 10.000, adiknya 600. Ke ada ni, nampak tak? Kan jatuh maruah si adik. Sebab itu dalam Islam kena bagi mahar mithil. Ikut kakaknya. Kalau dia tak ada kakak, dia tak ada kakak, anak tunggal, ikut mak saudaranya. Dia ada mak saudara seorang pengarah bank. Ya, mas kawinnya berapa ribu? 20.000. Kita ambil anak saudara dia, berhak dia dapat 20.000. Mak saudara saya 20.000. Apa? Saya ni kurang dengan saudara saya? Tak. Kita tengok. Ini orang panggil mahar mithil. Kalau dia minta, ini hak dia. Tiba-tiba saya nak Umar, tak ada. Aku tetapkan mas kawin banyaknya, tali kurang atau lebih. Jadi bila Umar sebut, takut orang nak lawannya. Satu hari Umar jalan, ada satu makcik tu pakai tongkat je. Umar, kau ni je?
Kau mandai-mandai tetapkan mas kahwin ni. Nabi SAW mana ada letak mas kahwin dia tu? Mas kahwin ni ikut mahar mithil. Mana ada tetap-tetap ni? Kau menghina orang perempuan ke tu? Orang perempuan tu macam ni, okey dah layak. Tapi kalau perempuan tu ada PhD, minum air Amerika, itu kulitnya halus, setiap hari pakai halus lah, sampai tapak kaki pun halus. Mana cakap orang putih 7 bahasa dia boleh masak, 7 masakan negara dia boleh. Takkan sama dengan budak perempuan masak telur Hanif. Umar dia tak ya juga. Umar kata apa? Telah betul lah perempuan ini telah salah lah Umar. Nampak? Tak ada Umar kata kau perempuan apa tahu? Tak ada. Sebab dalam Islam orang perempuan ada hak untuk memberikan pandangan. Ya, saya kena tanya. Tapi walaupun begitu tidak digalakkan kita ni seolah-olah ikut pandangan dia. Apa nak buat dengan isteri? Yang apa pandangan yang nasi ni warna hijau. Elok juga bang. Kita buat ikut perusahaan dia. Itu tak boleh sebab itu nanti mendidik dia untuk jadi bos. Kalau dia kata elok juga bang, tak nanti abang fikir lah. Lepas 2-3 hari setelah abang berfikir, kita pakai warna hijau lah. Padahal kita pakai pandangan dia, cuma nak jaga bila status supaya jangan kata ambil pandangan dia. Sebab nanti dia jadi rasa macam dia pula hebatnya. Betul? Kalau orang perempuan cepat riak, dia cepat lupa daratan. Lupa ini kelemahan orang perempuan. Sebab apa? Sebab di ibadat pun kurang. Orang perempuan ibadat kurang. Kita puasa mana pernah lengkap dia. Dia puasa mana ada 30 hari. Kecuali perempuan yang mengandung kan. Dia pun. Tapi bukan semua perempuan mengandung. Dia ibadat tak lengkap. Semayang di mana ada 30 hari. Jadi dia tak sama macam kita. Itu dah macam mana jadi kena macam itu. Orang perempuan dia tak sama macam kita kita kalau pergi ke air hitam kalau pergi JB sampai ke air hitam, dia mula buat lebih tengkuk dia air hitam. Kita sampai air hitam tu risau lah, sudah habis poket aku, habis tu. Dia pergi tu tempat pasang bunga tu. Padahal tiap-tiap kali pergi JB singgah situ ada je benda dia nak beli. Duduk situ, abang dulu lah kereta bang, biar saya keluar. Dia pilih macam-macam pasu bunga besar berhala, habis dia pakai dia. Kita pergi air hitam tu, apa benda kau nak beli kat sini? Dia jangan tempat. Jadi itu perangai dia macam mana? Dia dilahirkan untuk pasu bunga. Jangan kita marah dia. Itu hak dia, Tapi besok pagi kita bawa dia pula pergi kedai spare part. Itu abang main motor ni, jom ikut abang pergi spare part motor. Kita pilih skru-skru yang baik-baik itu. Dia kena 5 minit muncung dia. Ni apa ni bang? Skru apa ni? Semalam kau duduk kat hitam 1 jam aku tunggu. Ini aku duduk kat kedai spare part tu lah juga sedap. Kita tak sama. Kalau kita sama, tak indahlah dunia ni. Itu yang kita kena pandai menyempurnakan hak mereka. Baik, apa lagi hak yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka? Sebelum tu Allah Ta'ala pun tuan-tuan, dia mendengar pandangan orang perempuan. Allah pendengar. Cuba tengok surah Mujadalah ayat pertama. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Surah Mujadalah ayat pertama. Kan ada seorang perempuan, dia suaminya balik kebun, buka tudung saji, tengok tudung saji ada pinggan di kosong. Marah kawan-kawan balik kebun pukul 10 tu dia nak minum air siram. Dia nak makan nasi goreng. Buka tudung saji, tengok ada pinggan kosong. Marah dia. Lalu Pak Arab ni dia sihar dari isteri dia. Engkau timah, punggung kau dengan punggung mak aku sama je. Habis. Itu namanya zihar. Ikut adat istiadat orang Quraisy, bila lelaki itu dah ziharkan isteri dia, maknanya isteri itu digantung tak bertani. Nak kahwin dengan orang lain pun tak boleh, nak kahwin dengan suami pun tak boleh, sampai mati dia. Jadi orang perempuan dizalimi. Jadi perempuan ni bila dah kena zihar, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, suami aku ziharkan aku, apa jadinya? Nabi dia, sebab Nabi dia bukan buat hukum, dia dapat hukum daripada Allah. Allah tak bagi jawapan, dia diam. Dia jangan lagi, ya Rasulullah, apa hukum ni? Aku kena zihar ni, nak jadi apa aku ni? Digantung tak bertali. Nabi kata, tahu. Dia pun
bila Nabi tak jawab, jumpa Rasulullah pun tak jawab, biar aku jumpa Allah terus. Dia pun mengadu, ya Allah, aku ni perempuan, anak berdiri 10 orang ni, suami aku ziarkan aku, apa jadi aku ni? Allah Ta'ala terus turun ayat, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Apa makna dia? Sesungguhnya Allah telah mendengar rintihan seorang perempuan yang telah diziharkan suaminya. Nampak? Allah pendengar pandangan orang perempuan, tiba-tiba kita tak dengar perempuan. Mana boleh? Kena dengar pandangan. Ya? Dia kata, bang, saya rasa abang tak layak bagi anaknya. Abang cuci manis kuat. Jangan. Dengar. Dengar. Ya? Yang seterusnya, itu tadi hak kemanusiaan. Ya? Tak boleh dipukul. Jangan dipukul oleh perempuan. Kalau pukul pun, pukul kat punggung dia. Jangan pukul kat muka. Ya? Dia pukul kat muka ni kalau kita bergaduh sama lelaki, okay. Dia dengan isteri jangan, dengan anak perempuan jangan. Ambil kain tuala, baringkan dia kat tilam tu, pukul punggung dia. Itu saja. Itu pun pukul yang tak boleh angkat. Letak buku kat sini, itu je. Ya? Bukan boleh kita pukul macam kita pukul lembu. Ya, ini perempuan. Allah Ta'ala punya jaga hak orang perempuan dan tuan. Kalau kita nak kahwin dua, kita tak boleh kahwin dengan adik-beradik dia. Tak boleh. Ya, kita ambil dia, kahwin dengan adik dia. Luka. Memanglah kalau kita kahwin dua, dia luka. Tapi kalau kita ambil adik dia, memang dia lagi luka. Dengan mak saudara dia tak boleh. Kita kahwin dengan dia, tengok mak saudara dia lawa juga. Kahwin pun dengan mak saudara dia, luka dia. Sebab tu kalau nak kahwin, cari yang jauh-jauh. Dia orang Malaysia, ambil Indon pula, ambil orang Afrika pula, ada tu. Memang dia luka tapi kurang sikit luka ni. Tak boleh, dalam Islam tak boleh himpun adik-beradik jadi isteri kita ataupun mak saudara dia, tak boleh. Islam tak boleh. Ini hak dia. Ya, satu lagi bila kita dah berhimpun, kita himpunkan macam-macam negara ni, lagilah kena jaga. Betul? 3 hari sini, 3 hari sini. Tiba-tiba kita pergi rumah dia, tertinggal pen lah dekat rumah sana tu. Telefon, abang nak ambil pen tak? Boleh tak? Boleh. Kita pun ambil pen. Pergi sana nak ambil pen, tertinggal ni rumah isteri tu. Ketuk-ketuk, Assalamualaikum, nak ambil pen. Dibenarkan kita untuk masuk ambil pen sahaja. Haram duduk atas kusyen. Mana boleh? Ya? Duduk pun tak boleh. Tiba-tiba dia kata, bang, saya ada masak sedap pun kita makan. Tak boleh, haram makan. Sebab apa? Sebab sekarang ni abang belerang kat sana, minta dimakan. Ataupun kita masuk-masuk dia dah bersiap. Pun wanginya kamu. Bang, tiba-tiba peti pula, sambung menyambung, hujan turun. Kawan tu dah pakai wangi, hujan pula turun. Bang, kalau abang keluar, abang kuyuk, bang, biar abang duduk dalam. Tak boleh. Kalau aku duduk dalam rumah ni, terjadilah apa yang terjadi. Ini bukan giliran kau orang sana. Wajib keluar. Tak boleh. Walaupun kita halal dengan dia, tapi ketika itu haram. Kena boleh ambil pen. Sebab kalau yang sebelah sana tahu, habis bro. Ya? Ini berdasar pada hukum dan pengalaman. Ya? Hukum. Ya? Ingatkan benda itu mudah je tu, tapi rupanya mudah. Dia orang cukup teliti dalam masalah. Ya? Minit pun yang fikir. 3 hari kan? 3 hari cukup. Jangan 3 hari 1 minit yang fikir. Kita orang lelaki-lelaki ni benda itu tak detail kita kan. Kalau dia nak penting 3 hari balik siang ke malam tak kisah. Tak, dia detail. Luka hati dia. Ya? Duduk atas kusyen pun tak boleh. Ini disebutlah kita fikir. Tak boleh backpen. Ya? Itu yang sukar sikit. Ya? Lepas tu kena belajar hukum ini sebelum kita melangkah ke gerbang perkahwinan yang kedua. Ya. Baik. Sekarang ni kita nak belajar hak yang kedua pula, hak kemasyarakatan yang ada pada orang perempuan pula.
Tadi hak kemanusiaan, ini hak kemasyarakatan. Yang pertama sekali, hak kemasyarakatan yang diberi kepada mereka ialah wajib kita bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Ya, Nabi kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang melayan istrinya dengan baik, dan aku ialah orang yang paling suka melayan istri aku dengan baik. Ya, layan dengan baik. Belum, kalau dia suka lomba lari, kita lomba lari dengan dia. Kan? Memang tak sama tu. Kita suka sukan golf, dia suka sukan rugby. Rugby. Ya. Ada orang perempuan yang pelik. Saya tengok baru ni orang perempuan akak berat. Saya singgah di Buah Musang. Dah letih bawa kita malam-malam tu, Kota Baru Buah Musang jauh. Singgah kedai mamak tengok pertandingan tu yang kat Glasgow. Orang perempuan angkat berat. Tengok dia angkat 120 kilo dia angkat. Habis keperempuanan dia. Ya. Dah hilang dah lembutnya. Ya. Ialah walaupun dia suka itu, dalam Islam ni tak boleh gitu. Pertama sekali buka aurat. Yang kedua, hilang keperempuanan. Gitu ya. Baik. Tuan-tuan, orang dalam Islam ni dia cukup jaga tentang nilai-nilai keperempuanan. Sebab itu dalam sembahyang orang perempuan tak sama macam orang lelaki. Sebab Allah Ta'ala nak jaga nilai kelembutan yang ada pada perempuan. Macam mana kalau orang perempuan kata takbir? Allahu Akbar. Wah, itu tengok apa tu? Ya, Allah Ta'ala nak jaga. Sebab tu orang perempuan bila takbir macam mana? Angkat kaki apa? Tak boleh. Sebab nak jaga nilai-nilai keperempuanan dia, nilai-nilai kelembutan dia. Ya. Bila dia nak tegur orang nak sembahyang, tak boleh. Subhanallah, dia kena itu je. Kan, angkat takbir pun lembut aja. Dia punya rukuk dia pun tak sama macam rukuk lelaki. Rukuk dia punya kerja rapat gitu. Dia punya sujud, kita sujud nampak kejantanan kita, betul tak? Bila orang lelaki sujud nampak macam rimau tu. Kan kita punya sunat, kita punya ni dikembangkan. Kan sujud orang lelaki, orang perempuan sujud dia rapat gitu. Sebab nak jaga nilai-nilai kelembutan yang ada pada mereka. Nampak tak? Sebab itu kita tengok antara orang yang tak wajib pergi berperang siapa dia? Perempuan tak wajib pergi perang. Tapi kalau mereka nak pergi, Nabi tak larang. Ada perempuan yang pergi perang, tapi boleh ditengok, boleh dibilang dalam jari. Sebab nilai keperempuanan itu yang penting. Nilai keperempuanan itulah yang boleh melembutkan suami. Nilai keperempuanan itulah yang boleh mendidik masyarakat. Ya? Sebab itu para pujangga kata apa? Bila kamu dapat mendidik anak perempuan, kamu sedang mengubah dunia. Ya? Bila kita boleh didik anak perempuan jadi perempuan yang bagus, kita sedang merubah peta dunia sebenarnya. Ada ya? Dia bayangkan dia polis trafik, perempuan jadi polis trafik. Tengok tu, dah jadi macam lelaki. Betul? Suara pun dah. Perempuan jadi askar. Yang berkarat macam kita, perempuan main bola sepak. Ya Allah. Yang benda ni tak menjaga nilai-nilai keperempuanan mereka. Dalam Islam dijaga tu. Ya. Kelembutan dia lah yang boleh menyebabkan seorang lelaki yang dah kecewa boleh bangun kembali. Sebab tu orang kata, di sebalik kejayaan lelaki mesti ada orang perempuan di belakang yang bagi semangat. Tetapi di sebalik keruntuhan lelaki mesti ada perempuan belakang yang meruntuhkan. Ni the power of woman. Orang perempuan punya kuasa tu hebat. Sebab itu pujangga kata, bila kamu sedang mendidik perempuan, kamu sedang merubah peta dunia. Ya, tengok. Kalaulah semua wanita dalam dunia ni macam Siti Khadijah, apa jadi pada lelaki? Ya, Siti Khadijah habis semua harta dikorbankan untuk suami dia. Suami dia suka berdakwah, dikorbankan harta supaya dakwah suami dia berjaya. Sampai ketika dia nak wafat, dia kata apa? Ya Rasulullah, habis dah harta aku untuk agama. Esok kalau aku mati, kau tanam aku. Bila kira-kira kubur tu aku punya daging semua dah hancur, kau ambil tulang aku, rambut aku pergi jual. Sampai begitu Siti Khadijah. Sebab itu bila Khadijah meninggal, Nabi sedih sangat.
Sampai bila Khadijah dah lama meninggal, Nabi dah dapat isteri baru dah. Tiba-tiba Siti Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kau ni asyik ingat perempuan tua saja. Jaga mulut Aisyah." Nabi sayang Siti Khadijah. Nampak tak? Ya? Sebab perempuan ni bila dia hebat, suami akan jadi hebat. Perempuan bila dia hebat, anak-anak dia akan jadi hebat. Cuba tengok Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Imam Syafi'i ni apa dia jadi gitu? Sebab dia ada mak yang hebat. Dia tak bagi anak dia balik. Kau pergi, aku tak nak tengok muka kau. Kau pergi belajar dengan Imam Malik, jangan balik-balik. Di pesanan berkenaan ada cerita masyhur, ini kamu jangan berbohong. Dia didik anak dia jangan berbohong. Ya? Tiba-tiba Imam Syafi'i pergi belajar, dalam perjalanan tu tahan dia berompak. Satu kereta kena turun. Ompak kata, "Kau ada berapa ringgit?" "Tak ada duit." "Bohong." Ompak buka tengok duit ada. Tiba kat Imam Syafi'i, "Awak ada berapa?" "Saya ada 30 ringgit. Mak saya bagi untuk belajar." "Mana dia?" Ompak kata, "Asal tak bohong?" "Allah marah kita berbohong, pakcik." Ompak tu insaf kan Imam Syafi'i. Insaf, tengok ni didikan ni. Ya, ada satu cerita seorang ulama, tajuk buku tu tuan-tuan boleh cari. Ibu bukan sebarang ibu. Saya lupa nama perempuan ini, berlaku pada zaman salafus saleh. Dia ni seorang mujahid, suami dia seorang mujahid. Dia pergi berperang. Dia tinggalkan duit pada isteri dia. Ni duit anak kita bila lahir, kau didik anak kita. Aku pergi perang. Dia pergi perang kena tawan jadi hamba di tanah Rom lama. Perempuan dilahirkan anak, dia anggap suami dah meninggal. Sebab tak balik-balik, dah 12 tahun, 10 tahun tak balik-balik. Duit yang suami dia bagi tadi tu, dia gunakan untuk didik anak dia. Sampai anak dia jadi ulama besar. Ya, sampai anak dia mengajar di masjid. Mak dia tengok dia hasil daripada duit yang suami dia tinggalkan. Satu hari ada seorang lelaki balik, pergi ke kampung tu, pergi ke masjid, tengok ada seorang ulama besar mengajar. Hebat ni, dia tengok ulama ni. Pakcik ni pun lepas mengajar, lepas dengar kuliah, dia balik cari rumah dia. Pergi rumah ulama tadi. Ya, dia pun buka pintu pagar nak masuk dalam rumah dia. Ustaz tadi balik tengok, apa kena laki-laki tu ni balik ni? Apa kena lelaki ni masuk rumah mak aku ni? Dia pun kejar laki-laki itu, tahan. Apa sampai nak masuk rumah aku? Ya. Maknya keluar. Tengok. Iya, Abang Mat hidup lagi. Apa dah tua lah kan, dah tua kena jadi tawanan lama. Dia akan cerita, inilah bapak kau. Aku didik kau jadi ulama hasil daripada duit yang bapak kau tinggalkan kat kau jadi ulama. Nampak ini kehebatan seorang ibu didik anak sampai jadi ulama. Ya, Imam Syafi'i macam itu juga. Ya, didik anak dia sampai anak jadi ulama besar. Kata bila kamu mendidik perempuan, kamu sedang memindah, sedang membina, merubah kata didik. Ya. Jadi pertama sekali, hak untuk kita bergaul dengan mereka dengan baik. Bergaullah dengan mereka dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita kasari mereka. Ya. Kalau marah pun ikut macam mana Nabi marah. Ya, Nabi macam mana dia marah isteri-isteri dia. Tuan-tuan, Nabi satu hari dia balik rumah, buka pintu tengok-tengok isteri-isterinya semua ada. Padahal isteri Nabi ni dia ada dua tim. Satu tim Mariah Kiptiah, satu tim Siti Aisyah. Siti Aisyah ni tim ni dia tak ngam dengan Mariah Kiptiah ni tim. Dia ada tim dia, ya. Siti Aisyah dia punya geng Hafsah. Tu dia punya orang kanan. Ya. Tiba-tiba hari itu Nabi balik, ada lelaki. Pelik Nabi. Boleh besar tu hari ni. Buat pakatan. Nabi pun tak ada air, mesti ada benda ni. Tiba-tiba Siti Aisyah datang, "Ya Rasulullah, kami nak minta pertukaran isteri. Mana cukup?" Itu Rasulullah bagi banyak ni tak cukup, lebihlah sikit bagi. Nabi senyum. Ya. Bila Siti Aisyah minta Nabi senyum tak layan, Hafsah bangun dan minta, "Ya Rasulullah, apa yang Aisyah sebut tadi betul. Tak cukup yang kau bagi ni." Ada Rasulullah senyum.
Bangun Maria Kiptiah minta pula, ya Rasulullah, betul kata Aisyah. Habis. Maria Kiptiah sokong Siti Aisyah. Nabi senyum. Nabi tak layan. Nabi buat tak tahu, tak layan. Bila dah habis semua petang kata kerja, Nabi pun kata, ada lagi kita kerja ni? Tak ada. Assalamualaikum, Nabi masuk Nabi. Tak dilayannya. Bukan makna Nabi tak nak tunaikan hak dia, tapi kalau Nabi bagi, Nabi merosakkan dia. Sebab Nabi bagi itu memang Nabi dah kira dah. Dia bagi itu memang ngam-ngam, baiknya, cukupnya. Nak lebih, nak apa? Kita boleh shopping dekat Sombong, tak payahlah pergi Subang. Kita punya